إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Malam ni insyaAllah kita akan bersama dengan ayat 28 daripada suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan bersabarlah kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang dengan mengharapkan keredaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka kerana mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingati kami dan mengikut hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan bersempena dengan cadangan dua sahabat, yang mana dua orang sahabat ini dia baru memeluk Islam. Yang pertama namanya Al-Aqra' bin Habis, dan keduanya namanya Huyainah bin Badr. Jadi dua-dua sahabat yang baru masuk Islam ini, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengadakan majlis khas untuk golongan kaya dan pembesar-pembesar. Ini cadangan dia. Dia minta Rasulullah buat majlis yang khusus untuk orang kaya-kaya, orang yang ada pangkat, ada nama, yang ada kedudukan. Mereka itu tidak sanggup hadir bersama-sama dengan golongan miskin. Orang besar tadi, mereka tak mau hadir bila adanya sahabat-sahabat yang miskin, seperti Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arat, Ammar bin Yasir, dan beberapa orang lagi. Ini golongan miskin di kalangan sahabat. Jadi dua orang sahabat ini, Aqra' bin Habis, Huyainah, dia kata, ya Rasulullah, golongan kaya, pembesar-pembesar ini tidak akan hadir kecuali kena buat majlis yang khusus bagi mereka, baru mereka hadir. Kalau sekiranya mereka tahu adanya Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arat, dan orang-orang miskin yang lain, mereka tak akan datang. Sebab apa? Golongan miskin ini tidak setara dengan mereka. Ni cadangan dua orang sahabat ni.
Sudahlah mereka miskin, pakaian mereka pula lusuh. Yalah, orang miskin pakaian pun lusuh, nak tukar 2-3 tahun sekali baru jumpa, dan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Nak beli minyak wangi tak ada duit, mandi pun ala kadar. Nak mandi banyak-banyak, air tak ada di Mekah. Jika sekiranya orang-orang kaya dan berpengaruh itu memeluk Islam, alangkah baiknya. Nah, itu tujuannya. Nak buat majlis khusus ni, nak meraihkan orang-orang kaya, supaya orang kaya mai dengar ucapan yang disampaikan oleh Nabi SAW, dengan harapan supaya mereka masuk Islam. Kerana mereka boleh memberi sumbangan dan kekuatan yang hebat pada Islam. Jadi bila mereka masuk Islam, yang pertama sekali boleh duit. Nak taja program senang, nak besarkan masjid senang, nak beli senjata mudah sebab mereka orang kaya. Ini cadangan Aqra' dan Huyainah. Apabila mendengar cadangan tersebut, Rasulullah SAW terfikir juga kebaikan. Mengadakan majlis yang berasingan itu, baginda tidak membenci sahabat-sahabat yang miskin, tetapi kerana terlalu ingin supaya pembesar-pembesar Mekah yang kaya dan berpengaruh di dalam masyarakat menganut agama Islam. Itu harapan Nabi. Kan senang Abu Jahal masuk Islam, Abu Lahab masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam. Ni orang kaya ni, yang ada pengaruh. Kalau kita ini hak jenis datuk-datuk ni. Tu harapan Nabi. Harapan sahabat tadi, Aqra' bin Habis, dia kata mudah nak dapat duit sebab orang kaya. Bila masuk Islam, mudah dapat duit. Nabi nak supaya mereka masuk Islam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha mengetahui, Allah Ta'ala menurunkan ayat yang kita baca tadi. Iaitulah firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu wahai Muhammad bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang dengan mengharapkan keredaannya. Sabar. Allah Ta'ala kata sabar bersama dengan orang yang berdoa kepada Allah pagi petang. Dan mereka berdoa pada Allah ni bukan tujuan lain kecuali hanya nak harapkan keredaan, nak harapkan keampunan, nak harapkan belah kasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu wahai Muhammad kena sabar bersama mereka. Apa makna sabar? Sabar dengan makna tahan diri, itu makna sabar. Allah meminta supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar dan terus bersama dengan golongan yang sentiasa berdoa, yang bersolat, yang beribadat kepadanya, walaupun mereka tidak mempunyai pangkat, miskin, susah, melarat, tidak mempunyai harta benda, tetapi mereka tetap mengharapkan keredaan Allah. Sebab itulah yang paling utama. Hidup dunia ni sementara, bukan boleh tongkat langit. Kalau boleh tongkat langit berapa lama? Bolehkah hidup sampai 100 tahun? Bolehkah sampai 200 tahun? Bolehkah usia kita sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam? Tidak tuan-tuan.
Sebab tu kehidupan dunia yang sementara. Seorang meninggal dunia ni, hari ni meninggal seorang bapa mertua kepada Ustaz Muttalib Ma'ruf, baru meninggal petang ni. Dan juga bapa mertua kepada Ustaz Badrul Abdul Rahman, Ustaz Mekobomi, meninggal. Bukan Ustaz Mekobomi, pak mertua. Yang silap faham tak? Dia kata tadi kami baru jumpa Ustaz Badrul, dah pak mertua dia. Inilah kehidupan dunia sementara. Bukan bila tongkat langit pun. Kalau ada umur 90 tu nasib je. Tapi belum tentu lagi dia ni dapat nikmat dalam syurga. Sebab tu orang kafir ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran bagaimana harapan orang-orang kafir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lau yu'ammaru alfasanah. Kata puak-puak kafir, kalau boleh kami nak hidup alfasanah, 1000 tahun. Apa jawab Allah? Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi lau yu'ammaru alfasanah. Walaupun hampa hidup 1000 tahun, belum tentu lagi selamat dari azab Allah Ta'ala. Belum tentu lagi. Nasib kalau umur 90 tahun lebih, nasib. Tu pun kalau insaf. Kalau tak insaf, duk makin teruk, nak buat apa? Makin tua, makin teruk, makin tua, makin tak jadi, nak buat apa? Orang makin tua makin ingat pada kubur. Pangkat ni bukan boleh bawa sampai dalam kubur. Jawatan bukan boleh masuk kubur. Harta yang banyak dalam negara, luar negara, bukan boleh bawa dalam kubur. Apatah lagi kalau sekiranya harta itu didapati dengan cara yang salah. Firman Allah Ta'ala lagi, wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Allah Ta'ala tegur Nabi, wahai Muhammad, kamu jangan berpaling mata kamu dari mereka, iaitulah sahabat-sahabat yang miskin. Jangan hampa duk paling. Paling ni sebagai makna tak suka. Tengok orang main sebelah, terpaling. Itu makna tak suka. Allah Ta'ala tegur Nabi. Allah sayang Nabi. Allah Ta'ala kata apa? Jangan kedua matamu wahai Muhammad berpaling dari mereka. Allah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan mengabaikan sahabat-sahabat yang miskin semata-mata kerana ingin merapatkan hubungan dengan golongan yang kaya raya dan ada kedudukan. Jangan kamu wahai Muhammad abaikan sahabat kamu yang miskin sebab nak rapat hubungan dengan orang kaya dan ada kedudukan. Padahal sahabat-sahabat kaya miskin ini, mereka berdoa, beribadat pada Allah pagi petang. Abu Jahal belum tentu lagi masuk Islam. Abu Lahab belum tentu lagi. Abu Sufyan belum tentu lagi. Dan Pak Abu lain belum tentu lagi masuk Islam. Hak ni confirm Islam dah. Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arat. Ini confirm sahabat kamu Islam, cuma dia miskin sahaja. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Pak Abu lain, yakni mereka adalah musuh kepada Islam dan penganut-penganut Islam. Allah Ta'ala berfirman seterusnya, turidu zinatal hayatid dunya, kerana mengharapkan perhiasan dunia. Yakni seolah-olahnya Allah Ta'ala nak gambarkan bahawa Nabi ni nak dunia.
Sebab tu Nabi harapkan orang-orang kafir ini supaya mereka masuk Islam. Tu Allah Ta'ala tegur Nabi, Allah sayang pada Nabi. Bila Nabi SAW melakukan kesilapan, Allah tegur Nabi. Kita ni, bila Allah Ta'ala tegur kita? Kita main khutbah leno, main kuliah leno, pi kedai tom yam tak leno. Tu bila Allah Ta'ala tegur kita? Pi forum leno. Nak suruh baca sendiri, taubat lahun. Batu ramalan, bukan ramalan, kajian mengatakan bahawa setiap orang Malaysia dia berapa buah buku setahun dia boleh habis. Tuan-tuan balik senaraikan, saya dah habis baca buku setahun berapa buah? Berapa buah habis? Ambillah kitab fiqh, berapa buah? Kitab mustikah hadis, berapa buah? Kitab URTV, berapa buah? Kitab mangga, berapa buah? Kitab gila-gila, berapa buah? Kitab sinar harian, berapa buah? Kitab apa lagi? Tu pun nasib tu imam tolong baca khutbah, tu pun boleh lena. Nak harap baca sendiri, taubat lahun. Patut ilmu kita ambil mana? Ilmu hak belajar tingkat talima dululah. Hak tu dah beramai. Tingkat talima dulu. Telefon dah upgrade selalu. Dulu pakai Nokia, le pakai Samsung. Daripada Samsung tukar pada iPad. Daripada iPad tukar upgrade. Tapi ilmu hak darjah 5 dulu. Tak upgrade langsung. Nabi SAW silap, Allah Ta'ala tegur. Salah, Allah Ta'ala tegur. Turun tekan ayat Quran pada Nabi. Kita hari ni ayat Quran dah ada di hadapan kita. Tok khatib tolong baca, ustaz tolong baca, tok imam tolong baca. Dan sebab itulah habis-habis koman sepana wajib kena dengar kuliah seminggu sekali. Wajib. Hak mana wajib? Dengar khutbah wajib. Sekurang-kurang dengar habis-habis koman sepana 40 orang. Kalau 40 orang main angguk lena belakang, maka hari itu kena isytihar dengan ini. Diisytiharkan bahawa Masjid Sungai Limau hari ini tidak boleh mengadakan solat Jumaat sebab ada 40 orang. 40 orang semua rebah habis lena. Wajib dengar khutbah. Ni hak kuliah ni sunat dia. Ni hak kita duduk ni sunat. Nak dengar boleh, tak mau dengar boleh. Dengar boleh pahala, tak dengar wallahu alam. Hak khutbah tu wajib kena dengar sekurang-kurang 40 orang. Nampak? Kalau sekiranya tu imam lain, khatib lain, boleh tak? Tu imam orang lain, khatib orang lain, boleh tak? Boleh. Tapi dengan syarat tu imam yang nak jadi imam jangan duduk lena. Dia dengar 2 khutbah. Kalau dia duduk lena, tunggu barakallah baru sedar, dia tak boleh jadi imam. Maka khatib yang baca khutbah tadi kena jadi imam. Nampak? Itu nak abad kata wajib dengar kuliah sekurang-kurang seminggu sekali. Hak ni sunat. Kuliah maghrib sunat, kuliah subuh sunat, kuliah duha sunat, kuliah muslimat sunat. Hak wajib dengar khutbah Jumaat. Tu dia Islam sudah ada. Dakwah tarbiyah
pendidikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Allah pada hamba-Nya sehingga Allah Taala wajibkan dengan khutbah seminggu sekali. Itu dia sayang Allah pada hamba-Nya. Percayalah bahwasanya kemenangan Islam itu bukan bergantung kepada harta benda di dunia semata-mata. Walaupun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa harta benda itu adalah mustahak dan penting. Tapi Islam ni dia boleh menang mudah je. Bukan dengan harta. Sebab orang mengamuk, Islam menang. Mudah kan? Sebab orang merajuk, Islam menang. Tak kira lah pakcik mana-mana merajuk, tinggal jawatan, menang Islam. Susah apa? Allah Ta'ala nak bagi menang mudah. Tak payah guna harta banyak. Orang merajuk, kita menang. Sebagai buktinya, golongan Islam sendiri pun berusaha untuk mendapatkan harta benda kerana harta benda merupakan alat untuk mencapai kemenangan dan bukannya menjadi matlamat. Harta benda alat, bukan matlamat. Sebab tu kita bila cari harta benda, jangan sampai tak semayang. Cari harta benda, dedahkan aurat. Cari harta benda, buat benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebab alat, bukan matlamat. Matlamat kita mana? Akhirat tu. Kerja, alat. Berkahwin, alat. Motosikal, alat. Rumah, alat. Matlamat, akhirat. Ni sampai tak semayang cari harta benda, tak betul. Terlibat dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah kerana mencari harta benda, tak patut. Jadi dia kena cari yang halal. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Inna Allah Ta'ala tayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa tayyiba, Allah tidak akan terima kecuali yang baik juga. Pakaian kita baik daripada sumber yang halal. Makan minum kita baik dari sumber yang halal. Nak pergi menunaikan haji, sumber yang baik, sumber yang halal. Nak menunaikan zakat daripada sumber yang baik, yang halal. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Allah maha bersih, Allah tak terima kecuali yang bersih, yang baik juga. Jadi sebab itulah jangan sampai tinggal semayang sebab ibadat, sebab cari harta. Jangan sampai buat maksiat kerana nak cari harta. Jangan sampai melakukan benda diharamkan oleh Allah kerana harta. Padahal di sana masih ada lorong-lorong lagi untuk mencari sumber yang halal, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita mencari harta juga termasuk ibadat pada Allah Ta'ala. Sebab melalui duit itulah kita boleh beli pakaian untuk ibadat pada Allah. Duit boleh beli sejadah. Lah ni sejadah wajib. Dulu sunat, lah wajib lah. Tak ada sejadah daripada bagi masuk masjid. Pakai emas pun wajib. Kalau duit tak ada, ni berapa satu? RM1. RM1 sehari. Tuan-tuan, RM1 sehari. Kalau pakai buang 5 kali, RM5. Duit tak ada, tak main masjid. Mereka tengok dari jauh, tak ada emas, halau. Itu nak menunjukkan bahawa kerja pun ibadat. Jadi kita turun daripada rumah pagi-pagi hari nak cari duit, ia merupakan ibadat pada Allah Ta'ala. Nak beri makan pada anak isteri,
untuk anak bayar yuran sekolah, yuran universiti, bayar sewa rumah, bayar kereta dan sebagainya, maka kerja yang kita lakukan adalah merupakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sekiranya kerja yang kita lakukan itu melibatkan yang haram, adakah kerja kita ibadat? Contohnya, orang mencuri nak pergi menunaikan haji, bolehkah dengan sumbernya menunaikan haji? Maka jawapannya tidak. Begitulah kalau sekiranya kita melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, kerja dengan melakukan perkara diharamkan oleh Allah, maka kerja kita tidak menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat yang sebenarnya ialah untuk mencari keredaan Allah. Itu yang paling utama. Kita buat apa saja sebab nak cari redha Allah. Sembahyang nak cari redha Allah, puasa nak cari redha Allah, zakat nak cari redha Allah, kerja pun nak cari redha Allah. Segala-galanya apa yang kita lakukan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Islam itu Islam akan dimenangkan oleh Allah dengan pertolongannya, bukan dengan kebendaan atau pengikut yang ramai. Allah Ta'ala nak menang ni mudah. Nabi Nuh AS berjuang berapa ratus tahun berjuang. Allah Ta'ala nak bagi menang mudah. Nabi Nuh AS berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala binasakan kaumnya yang engkar pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala datang, banjir, tenggelam, habis. Menang tu. Fir'aun menentang Nabi Musa AS. Nabi Musa AS dengan pengikut-pengikutnya terpaksa meninggalkan bumi Mesir. Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun, menang. Jadi Allah Ta'ala nak bagi menang mudah saja. Tambah lagi zaman kita ni, Allah Ta'ala nak bagi menang bila-bila masa sahaja Islam boleh menang. Contoh, dulu di KL ni arak dijual terbuka lah. Arak sudah diharamkan dijual di BKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Arak sudah tidak dibenarkan. Ini menang tak? Tuan-tuan teringin tengok arak ada di kedai runci. Silat-silat beli minum mabuk. Awak mabuk lah. Ingatkan ayam masak, rupanya minum arak. Dah jual di kedai runci. Tapi hari ini di kedai-kedai runci di Kuala Lumpur sudah diharamkan penjualan arak. Tuan-tuan dengar baru ni kenyataan daripada Menteri Wilayah. Nama apa? Tahu pun saja test ya. Peka tu, tak peka. Tak peka. Lepas tu lepas ni tuan-tuan nak apa lagi? Di wilayah persekutuan boleh jual di tepi-tepi jalan. Bagus tak? Bagus. Ni kita baru duk jual, mereka angkut, main lori angkut. Polis main sini ya. Sebab ada tempat tu mereka terlajak kuliah, polis main berhenti stop. Tengah kuliah stop. Tu saya duduk standby, polis main pakai tu. Dia tak main dah kau. Di Lahad Yui tengah duk kuliah rancak dia pun terlajak sampai pukul 9 kuliah lagi balun. Makmum duk jenah garu pungkong gelisah. Dia duk hayun. Tengok pukul 9 duk hayun lagi, polis berhenti stop. Baru berhenti. Ini saya nak berhenti awal, takut polis main. Sebab langgar SOP kita masuk waktu maghrib, masuk waktu isyak, berhentilah. Inilah nikmat musim PKP. Kuliah boleh berhenti awal. Nampak tak? Kalau di Masjid Arakuda tu dia azan terus komat. Bagus.
Tak ada main sunat. Selesai azan, rehat sah, qomat. Tak bagi ruang untuk sembahyang sunat. Jumaat, lepas-lepas azan, terus pegang tongkat, khotib naik mimbar. Mudah kan? Zaman PKP, tuan-tuan pun boleh balik awal. Tak payah garu pungkok lah, boleh balik awal. Senang. Ni zaman PKP. Nak senang bagi panjang sikit COVID, lagi senang boleh balik awal. Nah, tidak ada baca Quran, jenuh nak tunggu. Lah PKP tak ada baca Quran, lega. Tidak, lepas main syak nak kena tunggu baca Quran pula, susah. Doa bagi COVID panjang, boleh balik awal. Khutbah ustaz ya, 20 minit habis khutbah, tak boleh pendek, lega. Minta COVID panjang, boleh balik awal. Tak payah dengar khotib duk merapu banyak atas mimbar. Tak. Ada orang dia tak suka dengar khutbah ceramah agama. I busy ya, I no time lah. Doa COVID panjang, khutbah pendek ya. Lepas tu doa pula bagi dia umur pendek lagi bagus. Baik. Itu nak sebut Allah Ta'ala nak bagi kemenangan, mudah saja. Tadi kita sebut dah, arak diharamkan, nikmat. Sebab duk minum arak ni anak-anak kita. Anak kita terlibat dengan arak, anak kita terlibat dengan dadah, anak kita terlibat dengan ganja, anak kita terlibat dengan ketum, anak kita terlibat dengan mak rempit. Kerajaan kata arak haram. Oh, lega. Lega. Kerajaan kata judi dikawal. Oh, lega banyak. Lah ni pukul 10 kedai tutup, lega banyak. Tidak ni pukul 12 duk melewat mata ni. Wah, ni nikmat ni. Nikmat yang ada Allah Ta'ala beri pada kita. Jadi kita balik zaman lama dulu. Zaman kita kecil-kecil dulu, pukul 10 sunyi dah. Ni lah berlaku semula. Alhamdulillah, tidak ni melewat mata. Kedai pukul 10 habis. Lajak, jaga sekali polis main. Senang. Ni nikmat di sebalik kesusahan. Fa inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan ada kemudahan. Di balik kepayahan ada nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Cuma bila kita hadapi suasana COVID ni, kita jaga SOP je. Yang pertama, jangan berjabat salam. Kedua, kita jarakkan tempat semayang. Ketiga, pakai pelitup muka. Tu kalau nak bercakap dekat. Kalau bercakap jauh lagi ni, tak payah. Air liuk tak sampai pun. Jangan duk pakai topeng, duk bercakap cakap apa syekh ni, tak, mulut tak bergerak, buang sah. Sebab dia pakai pelitup tu tak mau bagi ayat liuk kita mocik kena kawan, takut ada kuman. Dan sebab tu kerajaan dah buat garis panduan. Kalau sekiranya anda ada risiko, pakai pelitup 3 lapis. Kalau tak ada risiko, selapis. Jadi selapis 2, 3. Selapis. Tak ada risiko. Senang. Jogging seorang di padang, tak payah pakai topeng lagi, penat, susah. Semput. Jogging seorang diri pun pakai topeng, jenuh tuan-tuan. Pakai pelitup. Itu jangan belajar cerdik sangat. Nampak tak? Ini di antara SOP yang kita jaga. Sebab tu kita orang agama ni bagus. Bagus orang agama ni. Kerajaan kata jarak, alhamdulillah kita buat. Kerajaan kata sembahyang tarawih di rumah, bagus kita buat. Kerajaan kata jangan sembahyang tarawih, lagi bagus. Seronok dah. Kita raih. Tapi pasal malam cuba kita tengok. Jenuh nak kawal tuan-tuan, duk terpol lagu tu. Nah, kita orang agama muda, ikut SOP. Sebab nak jaga kesihatan kita. Ni orang agama. Sebab tu mereka respect pada orang agama. Jaga sungguh-sungguh. Lagi 2 minit kot dia berhenti. 5 minit lagi kita berhenti. Kita ni patuh pada arahan.
Tapi kita tengok tempat lain, pasar raya, Masya Allah, jam. Pasar malam, jam, tak boleh kawal. Kita masjid, alhamdulillah, selamat. Tu dia respect orang agama. Firman Allah Ta'ala lagi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami. Jangan. Allah Ta'ala beri peringatan pada kita, jangan ikut orang lalai. Ni ada pula jenis pesen. Dia kata ustaz-ustaz ni zahir je, baik orang kapiak bagus. Wih, kapiak bagus pula dah. Mai ikut mana nak apa ni? Padahal Allah Ta'ala sebut dah, jangan kamu ikut orang yang kami lalaikan hati daripada mengingati kami. Kita pergi faham pula, ustaz-ustaz tu guru, mana dia pakai? Zahir je. Baik kapiak. Kapiak apa? Berdisiplin. Tu dia. Memang ngaji mana ni? Tak mengaji ke dalam kitab akidah ulama kita dah sebut, orang kapiak bagus lagu mana pun tempatnya neraka. Orang beriman jahat lagu mana pun tempatnya syurga. Tak mengaji ke? Kapiak bagus lagu mana pun tempatnya neraka. Beriman jahat lagu mana pun tempatnya syurga. Kita dah berzikir selalu, minta supaya Allah Ta'ala matikan kita dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam tahlil itu ada, minta supaya Allah Ta'ala jadikan kalimah yang paling akhir ialah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab apa kita harap kalimah itu? Padahal semayang tak, puasa tak, dia harap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itulah kalimah yang paling mahal, kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun dia tak semayang, walaupun dia tak puasa, bila dia ada kalimah La ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga. Hak kapiak ni bagus, takkan masuk syurga. Sebab ada jenis otak rosak. Dia kata baik kapiak yang bagus, jenis ustaz-ustaz ni mana boleh pakai. Pandai dia. Ni otak dah rosak, dirosakkan oleh musuh Islam. Tok Lebay pun sama, kadang-kadang Tok Imam pun otak rosak juga. Sebab sudah terpengaruh dengan bisikan-bisikan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Minhaj ala Syarhi Sahih Muslim, kata Imam Nawawi rahimahullah, orang mukmin jahat lagu mana pun tempatnya syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh ampunkan dosanya, Allah Ta'ala boleh azabkan dia, dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Yang kapiak tidak ada lesen langsung untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa yang syirik, yang kafir. Allah tak ampun dosa. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampun dosa-dosa lain yang dikehendaki oleh Allah. Apa maksud dosa lain selain pada syirik? Dosa tinggal sembahyang, dosa menipu, dosa mencuri, dosa minum arak, dosa berzina, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Ataupun Allah Ta'ala azab dia, lepas habis kesalahan dia, syurga. Yang kapiak tidak ada lesen langsung
untuk dimasukkan ke syurga Allah Ta'ala? Jawapannya neraka selama-lamanya. Ini akidah yang mesti kita tanam. Ini duk mengaji Misbahul Munir, ngaji apa kalau tak faham? Duk mengaji kitab Kifayatul Awam, tak faham, ngaji apa? Matan Ummu Barahin, duk mengaji tak faham, ngaji apa? Matla'i Badrin tak faham, mengaji apa? Biar mengaji sikit faham tak apa. Dan jangan pula beri alasan pula sebab apa mengaji. Mengaji banyak-banyak payah beramai pula dah. Tu yang pakat lari, ada kuliah lari, bawa payah nak beramai. Oh pula dah. Padahal mengaji tu ibadat. Beramal ibadat lagi. Dua kali ibadat. Ibadat pertama ibadat mengaji, ibadat kedua beramal. Nampak? Kalau beramal saja tanpa mengaji, bimbang, salah. Bila salah, tak ada apa. Ni ada duk faham lagu tu, mengaji banyak-banyak payah beramai. Pula dah. Pada Nabi ajar pada kita dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar daripada rumahnya kerana menuntut ilmu, adalah dia pada jalan Allah Ta'ala sehingga dia kembali semula ke rumahnya. Tu dia lebihnya orang yang mengaji ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa kata Allah? Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Allah mengangkat orang yang berilmu dengan berapa darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu, tak mau dah jenis pahaman mengaji banyak payah beramai. Makna dia tak baca Quran kot. Nah, bila baca Quran dia skip. Jumpa ayat yarfa'illah, skip. Tak baca. Inilah golongan. Bila kita kata jahil, dia marah. Tapi jahil juga, dia panggil jahil murakkab. Jahil tak tahu kata dia jahil. Orang Arab kata jahil murakkab, jahil berlapis-lapis. Yang pertama memang dia jahil. Yang kedua, dia jahil kata dia jahil, maka orang panggil jahil murakkab. Orang panggil bodoh sombong, tak boleh ajar. Kalau jahil basi, tak apa. Dia tahu kata dia tak tahu, dia pergi mengaji. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi dalam masa-masa yang akan datang kalau diberi kesempatan oleh Allah dalam ayat-ayat yang lain daripada suratul Kahfi. Wallahu ta'ala musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.